اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. صدق الله العظيم. Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain. Sesuatu umat itu tidak dapat mendahului tempohnya yang telah ditentukan. Dan mereka pula tidak dapat melambatkannya. Kemudian kami mengutus rasul-rasul kami silih berganti. Tiap-tiap kali sesuatu umat didatangi rasulnya, mereka mendustakannya. Lalu kami binasakan umat-umat yang demikian lepas satu-satu. Dan kami jadikan perihal mereka sebagai cerita-cerita yang mendatangkan iktibar. Maka kebinasaanlah kesudahannya bagi orang-orang yang tidak beriman. Kemudian kami mengutus Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun dengan membawa ayat-ayat keterangan kami dan bukti mukjizat yang nyata kepada Fir'aun dan kaumnya. Lalu mereka menentang seruan Nabi-Nabi Allah itu dengan sombong takabur serta menjadi kaum yang membesarkan diri. Sehingga mereka berkata dengan angkuhnya, patutkah kita beriman kepada dua manusia seperti kita, sedangkan kaum mereka menjadi orang-orang suruhan kita? Oleh itu mereka pun mendustakan keduanya. Lalu menjadilah mereka sebahagian dari orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya kami telah memberikan Nabi Musa kitab Taurat supaya mereka beroleh hidayah petunjuk. Dan kami jadikan Nabi Isa ibni Maryam serta ibunya sebagai satu tanda mukjizat. Dan kami telah menempatkan keduanya di tanah tinggi, tempat tinggal yang ada tanaman dan mata air yang mengalir. Masih lagi kita membaca ayat-ayat dalam surah Al-Mu'minun. Bermula ayat yang ke-42 sehingga ayat yang ke-50. Pada juzuk yang ke-18, pada surah yang ke-23. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang kisah-kisah para Nabi alaihimussalatu wassalam. Dan juga pertentangan antara mereka dengan kaum masing-masing. Serta nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada para Nabi. Kurniaan, sama ada berupa wahyu, yakni kitab, sebagaimana kitab Taurat, ataupun berupa mukjizat-mukjizat yang membenarkan kerasulan mereka, yang membenarkan dakwah mereka serta melemahkan musuh-musuh mereka. Semua
kisah-kisah yang kita bacakan pada malam ini, tujuan utama dan juga objektif yang paling utama ialah memberi peringatan kepada seluruh manusia bahawa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya akan gagal selama-lamanya, akan dibinasakan dengan sehancur-hancurnya, akan hilang kebahagiaannya di dunia, apatah lagi akhiratnya. Supaya semua manusia mengambil iktibar bahawa menentang agama Allah, membelakangi agama Allah, meninggalkan agama Allah berarti mencatat diri sebagai golongan yang binasa, golongan yang hancur. Ini peringatan umum pada semua manusia. Kata Allah, "Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin." Kemudian kami adakan selepas kaum-kaum yang dahulu yang telah kami binasakan, kaum-kaum baru pula. Kaum yang terdiri daripada kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, Nabi Ayub, Nabi Yusuf dan lain-lainnya alaihimus salatu wassalam. Kalau sebelum ini kita menceritakan tentang dua kaum. Satu ialah kaum Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana mereka dibinasakan. Dan satu lagi kita cerita semalam tentang kaum Nabi Hud, iaitu kaum Ad. Bagaimana mereka dibinasakan dengan tempikan kuat Jibril alaihissalam yang menyebabkan angin ribut taufan yang kuat yang membadai mereka sehingga menghancurkan mereka, tinggal mereka seperti sampah sarap yang terbuang. Maka selepas diceritakan kisah Ad dan juga kisah Nabi Allah Hud alaihissalam, maka Allah cerita tentang nabi-nabi sesudah, kaum-kaum sesudah yang dibinasakan sebelum ini. Jadi kaum yang sesudah Ad dibinasakan ialah kaum Samud. Kaum Samud digelar juga sebagai Ad yang kedua, kerana mereka juga mempunyai kemahiran sebagaimana Ad yang pertama. Ad yang pertama, Nabi yang diutuskan ialah Nabi Hud. Ad yang kedua atau disebut kaum Samud, Nabi yang diutuskan ialah Nabi Allah Saleh. Kaum ini juga punya keistimewaan. Dengan kekuatan mereka boleh mengukur, boleh mengukir batu batan menjadi istana, menjadi rumah. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, wa thamud alladhina jabus sakhra bil wad, dan kaum Samud yang memahat gunung ganang menjadi istana dan tempat tinggal. Manakala kaum Ad ialah kaum yang membina peninggalan penempatan yang besar yang disebut sebagai iramazatil iman. Iram artinya membina bangunan-bangunan yang punya tiang-tiang yang besar. Kalau kita lihat hari ini, ataupun orang kalau kaya, antara cara dia buat rumah, tiang rumah dia besar. Dia akan buat tiang besar, dia cari kayu balok, seketul kayu balok tok tengah-tengah. Ya benar, yang kaya ni cari kayu balak tu tak perlu nak potong-potong, dia kisah batang tu. Bila orang tu kaya, rumah agam dia akan dilihat kekayaannya pada tiang yang besar. Yang pertama yang buat tiang besar ialah kaum Iram atau disebut kaum Ad. Yang Allah sebut dalam Quran, iramazatil iman. Iram yang membina bangunan tiang-tiang yang besar. Kemahiran membina bangunan ini pergi kepada kaum Samud, iaitu kaum Nabi Saleh. Para ulama ketika mana menyebut ayat ini, itu ayat yang kita bacakan pada malam ini, daripada ayat 42 sehingga 44, ayat ini berkisah tentang kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib. Kerana mereka berdekatan antara satu sama lain. Berdekatan satu sama lain. Iaitu kedudukannya ialah dalam Asia Barat. Asia Barat yang menjadi laluan utama musyriki Mekah dan orang-orang Quraisy. Bila mana mereka berdagang, bila mana mereka berniaga, ini tempat laluan mereka. Maka mereka masyhur kisah ini pada telinga mereka dan juga pada keturunan mereka. Kita, kalau kita lah, cerita sang buaya dengan sang kancil itu popular. Kita lah kalau cerita lebay malang atau pok pandai itu popular. Walau ia bukan cerita betul pun. Tapi cerita tu tanaqalat ataupun tanaqalatil ajyal,
berketurunan, bergenerasi, kita pegang cerita tu. Kalau orang cerita versi lain, kita akan ingkari sebab versi dia memang macam tu. Kisah anak dengan kura-kura. Ceritanya apa? Kalau nama dia orang Melayu, orang Malaysia, dia tahu kisah anak dengan kura-kura mesti kisah berlari. Yang berakhir menang kura-kura. Kisah berlari. Kalau cerita-cerita Kaldai, kita cerita tentang kancil dengan Samboya, mesti cerita kancil menipu Samboya. Atau kancil dengan sang belang. Mesti cerita bagaimana kancil mengatasi harimau yang jahat. Demikian kisah itu bergenerasi yang kita panggil kisah rakyat. Hikayatul Syam, kisah rakyat. Tapi ada kisah yang lebih kuat diketahui atau dipindahkan generasi demi generasi. Kisah kemusnahan kaum. Sebab perkara yang paling manusia ingat ialah musibah. Kita ni benda-benda gembira ni tak berapa ingat sangat. Cuba cerita musibah. Kalau cerita Jas, panjang ajar umur 50 tahun lah. Benda yang paling teringat sekali. Kita beritahu yang saya paling ingat sekali, Ustaz. Makanan saya orang ambil, Ustaz. Itu paling ingat. Musibah. Yang paling saya ingat sekali, saya pergi masjid hilang seliput. Saya paling ingat. Kita lebih ingat musibah berbanding nikmat. Nikmat kita ingat tapi kena besar sungguh nikmat. Tapi musibah ni dia tak perlu besar sangat. Kecil pun ingat. Yang bini-bini yang kecil hati dengan suami tu misalnya, dia ingat tak abang dulu. Abang makan tak pelawa saya. Kecil hati. Ingat tak dulu abang begini bini. Dia boleh ingat. Musibah bagi dia. Bagi lelaki pun sama lah. Erti kita manusia. Allah jadikan sifat kita. Lebih ingat musibah berbanding nikmat. Nikmat kita ingat bila dia besar betul. Bila dia besar betul kita memang ingat. Kalau dia biasa-biasa kita tak ingat. Nikmat makan tom yum tak ada orang ingat. Saya tu ingat makan tom yum tak ada lah. Tiap hari makan tom yum. Tapi kalau nikmat sakit atau kalau ujian sakit kita ingat. Maka Allah cerita musibah ini memang diingati kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut. Musibah yang berlaku kerana semua manusia takut binasa. Takut hancur. Dan kita lebih berawas. Bila mana kita dengar seorang kena masalah, kita pun semua takut. Tengok COVID. Dengar je orang demam, tak ada seorang pun berani melawat. Tak ada. Kenapa kita mula tahu bahawa dia akan berjangkit? Dengar je orang ni semua, kita pun dah takut, kita pun dah pakai topeng. Kenapa? Bimbang berjangkit. Kenapa? Musibah. Musibah manusia jauh lebih ingat berbanding nikmat. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hamba-Ku yang ingat nikmat, yang bersyukur dengan nikmat cuma sikit. Walau kalau kita kira dan hitung, nikmat lebih banyak. Tetapi kerana peranan musibah, dia boleh menenggelamkan nikmat. Satu musibah menenggelamkan 1000 nikmat. Satu musibah. Jadi kalau kita dalam rumah tangga, ada satu je musibah dalam rumah tangga itu tenggelam semua nikmat. Kebaikan suami dia. Atau kebaikan isterinya. Atau kebaikan siapa je. Begitu sifat. Melainkan orang-orang yang dirahmati Allah. Orang-orang yang Allah Ta'ala rahmati, dia jauh lebih ingat nikmat berbanding musibah. Kalau kita nak tengok kita dalam spesies mana? Spesies ingat nikmat ke ingat musibah? Kalau kita jenis ingat nikmat, maka kita di kalangan apa yang Allah sebut. Sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Yang jenis ingat nikmat. Orang macam ni dia ada sifat-sifat dia. Ini dalam pengajian tasawuf kita. Kembali pada tafsir kita. Kenapa Allah cerita kebinasaan kaum dan akibat? Supaya manusia tahu bahawa binasa mereka kerana tidak beriman. Melawan Rasul. Sombong bercakap. Sombong dalam menolak kebenaran. Dan bersifat megah diri dengan keturunan, harta benda dan kedudukan. Merendah-rendahkan orang yang bukan dalam kasta mereka. Bukan dalam level mereka. Sebagaimana Fir'aun dan bangsa Qibti mereka lakukan kepada Bani Israel. Maka Allah cerita musibah ini supaya saya katakan tadi, manusia jauh lebih ingat. Supaya mereka, musibah yang paling patut mereka ingat dalam hidup. Siapa yang lawan perintah Allah, ada hukuman dia. Itu musibah yang paling patut kita ingat. Siapa yang lawan perintah Allah, akan ada musibahnya. Akan ada hukumannya. Apatah lagi yang lawan besar. Yang mensyirikkan Allah. Kalaupun mereka mendapat nikmat untuk satu tempoh, yang kemudian mereka akan dibinasakan. Sebagaimana manusia punya tempoh hidup, kemudian mereka akan mati. Maka Allah kata, selepas kaum yang dibinasakan, kami bangkitkan, kami ciptakan kaum-kaum yang lain pula. Kurun yang pelbagai. Maka para ulama bila menyebut perkataan kurunan, jamak kepada qarnun, jamak di kurun,
merujuk kepada kurun Nabi-Nabi selepas Nabi Allah Hud. Siapa? Soleh. Siapa? Nabi Lut. Siapa? Nabi Syuaib. Kenapa Nabi-Nabi ini? Kerana mereka dalam lingkungan sama Asia Barat. Bukan kalau kita baca sejarah. Sejarah ni dia bermula di Asia Barat. Tak ada, sejarah dia tak bermula di Amerika Syarikat. Tidak juga bermula di Eropah. Tapi ia bermula di Asia Barat. Di mana pada Nabi diturunkan, itu Nabi Allah Adam AS, diturunkan dan berlakulah kita katakan peristiwa Nabi-Nabi diutuskan dan berhadapan dengan kaumnya. Kalau sebelum ni kita kisahkan Nabi Nuh yang berada di Iraq. Kisahnya ialah di bumi Iraq. Demikian juga Nabi Yunus juga di bumi Iraq. Manakala Nabi Allah Hud di bumi Yaman. Nabi Allah Saleh di bumi Madian ataupun Hijaz. Nabi Allah Syuaib di Madian atau di Urdun atau Jordan. Dan demikian juga Nabi-Nabi yang lain. Iaitu Nabi Allah Syuaib AS yang kita sebut tadi di Jordan. Ini semua Asia Barat. Daripada Asia Barat bermula tamadun. Daripada Asia Barat juga berakhirnya tamadun manusia yakni kiamat. Berakhirnya kiamat di bumi Syam. Semua orang satu hari nanti akan berada di bumi Syam, meninggalkan Mekah dan meninggalkan Madinah. Si Nabi SAW pernah berkata, bagaimana keadaan kamu nanti ketika mana kamu meninggalkan kota Madinah yang hanya dihuni oleh binatang-binatang buas. Satu hari nanti Masjid Madinah akan ditinggalkan oleh orang Islam. Kerana mereka semua akan berkumpul di bumi Syam. Kerana itu bumi Syam dinamakan sebagai Ardul Mahsyar, bumi mahsyar. Dan disitulah akan berakhirnya dunia. Dan kita tahu Dajjal, tempat destinasi terakhir dia ialah Syam. Dia akan ke situ dan dibunuh di Syam. Atau disebut dengan nama tempat Bablu. Ini kitaran sejarah dunia. Bermula di Asia Barat dan berakhir di Asia Barat. Yang lainnya akan berkumpul semua. Dan itu disebut tentang api yang keluar daripada Eden ataupun bumi Yaman, Adni, yang menghalau manusia ke satu tempat. Itu di antara tanda kiamat besar. Kemudian kata Allah Ta'ala, ma tasbiku min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Setiap umat tidak akan disegerakan ajalnya, tidak juga akan dilambatkan. Untuk Allah beritahu, setiap azab Allah didatang pada waktunya. Manusia yang suka mencabar, kalau betul lah kami langgar perintah Allah, kami kena hukum. Bila hukuman dia? Kami tak semayang, kami kena hukum. Bila hukumannya? Kami tidak beriman, kami kena hukum. Bila hukumannya? Allah sebut, setiap umat dia ada waktu dan tempoh yang tak akan disegerakan, tak akan dilambatkan, yakni bila tiba masanya. Sebab itu para Nabi SAW, bila mana mereka berhadapan dengan kaum masing-masing, mereka mengingatkan tentang dan juga mengajak manusia beriman pada Allah. Manakala kaumnya bukan sekadar menolak, menghina, bukan mencabar. Bila azabnya? Dialog tu sama macam saya sebut dulu. Kaum Nabi Nuh pun sebut sama. Kaum Samud, kaum Ad juga sama. Kaum Samud juga sama. Bila azab? Bila azab? Bukan kita hari ni pun kalau kita tengok orang-orang yang kita ajak suruh jadi baik. Dia kata buat apa jadi baik? Kita kata nanti Allah hukum. Mana hukum dia? Tak kena pun? Tak kena pun. Maka Allah jawab di sini. Satu umat akan sampai waktu ajalnya. Tidak akan disegerakan, tidak akan dilambatkan bila waktu yang Allah kehendaki. Ya, kita masih hidup ni, mungkinlah boleh sombong cakap tu, cakap ni. Sebab kita rasa tak mati. Tapi ingat, kita akan mati. Bila orang ni dicabar, bila mati? Tak mati pun saya. Bila sampai waktunya. Bila sampai waktunya, kamu tak akan dilambatkan, tidak juga disegerakan. Kalau Allah tentukan kau mati umur 50 kau mati. Nak cakap besar macam mana pun sampai masa mati. Saya ingat ada seorang bakal presiden Brazil. Dia berkata dia lebih popular dari Tuhan. Dia lebih popular dari Tuhan. Maka bila dalam pengundian dia menang. Memang dia popular. Sehingga oleh kerana teruja dia popular, dia menang pertandingan presiden Brazil. Dia kata saya lebih popular dari Tuhan. Akhirnya sebelum dia mengangkat sumpah dia mati. Sama juga dengan satu kumpulan rock terkenal, kumpulan Beatles. Terkenal tu, orang dulu lah kenal. Saya orang baru, orang tu dulu mesti kenal. Orang dulu kenal lah kumpulan rockers ni. Juga dia berkata dia lebih popular dari Tuhan. Akhirnya kumpulannya pecah kerana. Pecah. Dia kumpulan yang power ni berpecah sesama dia, berbalau sama dia. Dan seorang demi seorang mati. Menganggap lebih popular.
Dia lupa ke mana dia bercakap besar, dia ingat azab tak datang. Azab Allah datang pada waktunya. Pada waktu datang, tak payah nak cabar-cabar lah. Sampai masa Allah akan hukum. Macam saya katakan bila manusia sombong ni, dia kata dia ingat dia tak mati. Dia rasa dia sihat. Dia rasa dia kuat. Kita katakan kamu memang rasa masa ni kuat. Kerana belum sampai ajal dia. Nanti akan sampai ajal kamu. Akan sampai. Dan semua kita dah tengok. Orang-orang yang pernah kita kenal, ajalnya sudah sampai. Walaupun mereka bergelar raja, bergelar maharaja, bergelar perkasa, bergelar kebal. Ini Khalifah Mu'tasim. Yang gagah lagi perkasa, kebal. Ni kalau Taurih pisau pun tak lut. Antara Khalifah kerajaan Abbasiyah yang paling kuat. Tapi dia mati pada umur dia 30 tahun. Umur 30 mati. Kita kalau fikir gagah-gagah ni, tua lah baru mati, gagah. Tapi Allah takdirkan dia mati muda. Sehingga hari kematian dia berkata, kalaulah aku tahu kesudahannya macam ni. Kesudahannya macam ni mati. Muhammad Al-Fatih, seorang pembuka negara yang hebat. Tapi dia mati pada usia pertengahan 40-an. Muda mati. Pahlawan. Jadi kalau kita logik kita sebut yang lemah-lemah ni, yang kecil mani, gaut ni mati dulu. Kita logiknya begitu. Tapi kita katakan di sisi Allah ada ajalnya. Allah yang tentukan. Supaya orang sihat jangan cakap sombong depan orang sakit. Itulah tak dengar kata dah sakit. Ni mati cepat lah ni. Tahu-tahu dia mati dulu. Tak ada orang boleh sombong. Kita nasihat tak apalah nasihat. Sombong tu tak boleh. Maka Allah menyebut tentang kaum yang sombong lalu mencabar azab. Allah beri satu statement yang jelas. Azab Allah datang bila masanya. Tak payah kamu nak cabar-cabar. Akan sampai waktu, tak didahulukan, tak akan dilambatkan. Maka datang kebinasaan. Thumma arsalna rusulana tatra. Kemudian kami menghantar senantiasa Rasul kami berturut-turut. Perkataan tatra, lepas Rasul sampai kesudahan Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang pada satu keadaan 3 Rasul dihantar. Sebagaimana kisah Zakaria, Yahya, Isa. Pada satu zaman 3 Rasul. Kadang-kadang 2 Rasul. Sebagaimana Musa dan Harun. Dan sekaligus 2. Kadang-kadang seorang. Sebagaimana Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Saleh dihantar seorang. Kadang-kadang dihantar Nabi bersama Rasulnya. Nabi pun dihantar, Rasul pun dihantar. Sebagaimana Nabi Khidir AS. Nabi Daniel, Nabi Hizqi. Yang bersama dengan Rasul-Rasul yang sezaman dengan dia. Maka Allah Ta'ala kata kami hantar Rasul kami berturut-turut. Maksud berturut-turut tak putus. Tak putus, terus dihantar. Artinya bila dah sesat, kemudian datang Rasul, kaum ini binasa, datang kaum lain pula, lalu sesat, dihantar lagi Rasul. Demikian setiap kali berlaku kerosakan, maka Allah hantar Rasul. Bila tidak ada kerosakan, Allah tak hantar Rasul. Cukup memadai dengan orang-orang baik di kalangan mereka. Tapi bila berlaku kerosakan, dihantar Rasul. Sebagaimana selepas Nabi Allah Nuh wafat. Maka tidak ada Rasul. Antara Nabi Allah Nuh AS dengan Nabi Hud, tak ada Rasul. Sebab apa? Anak-anak dia menjaga keturunan dengan baik. Yafis, Sam, Ham. Dan mereka ini sepakat para ulama bukan Rasul. Tapi terpelihara sehingga beberapa generasi. Sehingga selepas itu berlakulah penyembahan berhala yang bernama Saddaq, Somu dan juga Haba ataupun Hatta. Maka Allah hantar Nabi Allah Hud AS. Maka setiap Rasul ini dihantar bila berlakunya kerosakan dan tidak ada yang dapat memulihkannya. Tapi kalau ada yang memulihkannya, tak akan hantar lagi Rasul. Dah teruk, maka dihantar Rasul. Kemudian kata Allah Ta'ala, kullama ja'a ummatar rasuluha kazzabu. Tetapi kaum-kaum ini, setiap kali datang Rasul kepada mereka, mereka mendustakannya. Allah menggunakan perkataan kazzabu daripada perkataan kazzaba. Kazzaba ni maknanya orang yang banyak mendustakan. Dia tak nak fikir, dia tu kata bohong. Kita kan kalau orang bercakap, dengarlah dulu nak kata bohong pun. Dengar dulu. Sebelum kita kata bohong, tak bohong, dengar dulu. Tapi mereka ni tak, dia tak nak dengar. Mereka tu kata bohong. Dan mereka tidak mahu berfikir apa yang disampaikan oleh Rasul. Kerana mereka lebih berfikir bagaimana nak membohongi Rasul. Dan kita kalau berhadapan dengan orang yang dia bukan nak fikir apa kita cakap, dia nak tolak apa yang kita cakap, maka tak guna kita cakap. Maka kaum ini kazzabuh. Nabi Allah Nuh AS, Nabi Allah Lut dan semua Nabi-Nabi, apa pun mereka nak sampaikan didustakan.
Fa'atba'na ba'dahum ba'da fa'atba'na ba'dahum ba'da wa ja'alnahum ahadis. Lalu kami binasakan satu persatu. Setiap kali mereka mendustakan Rasul, dibinasakan. Datang kaum lain pula mendustakan Rasul, dibinasakan. Faja'alnahum ahadis, dan kami jadikan kebinasaan mereka percakapan orang ramai. Macam saya katakan, kita mana-mana tempat kita dengar ada berlaku musibah, kita akan bercakap-cakap dah tu. Tempat ni ada kebakaran, kita kata ada tempat tu terbakar. Tempat ni berlaku kecurangan, tempat tu ada orang mencuri. Tempat ni berlaku apa? Berlaku gempa bumi. Kita akan kata ini berlaku gempa bumi. Maka kisah-kisah Nabi-Nabi yang didustakan oleh kaum, lalu mereka dibinasakan, menjadi bualan orang ramai. Bahkan musyrik Mekah pun tahu cerita tu. Tapi manusia tak ramai ambil iktibar. Kerana mereka lebih suka mendengar cerita dan bercerita, bukan mengambil iktibar. Sebab itu bila buat filem ramai orang tengok. Tapi dalam mengambil iktibar tak ada. Tengok filem yang banyak. Filem apa buat? Berduru tengok. Lepas tu ada tak orang ambil pengajaran? Tak ada. Masjid macam biasa kurang orang. Walaupun semangat Melayu dah mendidih, semangat pendekar pun dah mendidih, semua berjalan pakai tenggolok belaka, tapi masjid tetap tak pergi. Kenapa? Mereka tak ambil iktibar. Mereka cuma ambil semangat, bukan iktibar. Pengajaran tak ada. Kita, apapun kebanyakan manusia, apapun kisah-kisah berlaku, mereka lebih suka menjadikan halwa di mata dan di telinga. Dan halwa di bibir untuk bercakap dan bercerita. Tapi bukan pengajaran di jiwa dan di hati dia. Orang beriman dalam Quran, dan ni metod Al-Quran, disampaikan cerita untuk ambil pengajaran. Quran tak cerita kisah sebagai halwa. Sebab tu kalau halwa, Quran akan cerita detail cerita tu. Kisah bahtera Nabi Nuh. Panjangnya berapa? Panjangnya mungkin kita katakan hampir 600 meter. Ataupun 1200 hasta. 600 meter. Lebar dia berapa puluh meter? 50 meter. Berapa tingkat? 3 tingkat. 3 tingkat pertama setiap. Quran tak cerita pun. Quran tak cerita satu pun. Hadis pun tak cerita. Geng-geng auta cerita. Sebab sedap cerita tu. Bayangkan kalau saya kisahkan Nabi Nuh, saya cerita bab bahtera. Tuan-tuan akan diulik dengan kisah bahtera. Oh hebat kapal. Setiap kapal tu ada ni. Tanaman itu ini. Musangking pun ada dalam tu. Oh, kita pun teruja kisah tu. Ada binatang sekian-sekian. Kita teruja. Tapi pengajaran di sebalik, kenapa orang tu naik bahtera itu kita tak fikir. Mereka-mereka yang telah memilih akhirat berbanding dunia. Memilih akhirat berbanding dunia. Itu kita tak ambil pengajaran. Kita nak tahu Ustaz ni kepala kapal Nabi Nuh ni, ada orang kata kepala burung merak. Ada orang kata kepala burung helang. Mana satu betul ni? Kita nak tengok. Dan kapal ni agak-agak besar mana Ustaz? Besar mana? Adakah terbesar di dunia? Adakah sekian-sekian? Kita memang teruja dengan cerita. Al-Quran tak akan bawa cerita seperti itu. Tuan-tuan perhatikan. Bila Al-Quran kisahkan kisah Nabi, dia pun tak cerita umur Nabi tu berapa tahun. Kita mesti nak tahu Nabi tu umur berapa tahun. Handsome tak Nabi tu? Kita nak tahu. Saya nak tahu Nabi ni handsome tak? Tinggi ke rendah? Kita macam nak. Quran tak pernah cerita. Quran tak kata bahawa Nabi ni umurnya sekian-sekian. Tak pernah. Dia sebut Nabi je, Rasul dan berlawan dengan penyembah berhala. Tidak didetailkan. Bahkan Nabi ni pun tak dicerita tentang hak keluarga dia, privasi dia. Anak berapa, bini berapa, anak sulung mau berapa, masuk universiti ke tak cerita. Kita memang nak tahu benda tu. Kita kan kalau berkenalan dengan orang nak tahu dia anak berapa, siapa masuk universiti, siapa yang tak jadi, siapa yang kerja itu, siapa yang kerja ini. Lalu sempurnalah ta'aruf kita. Dah kenal dah belaka dah Ustaz. Saya dah kenal belaka. Suami dia orang ni, bini dia orang ni, kenal belaka dah. Ini Ustaz dia punya suami dia 4 kali duda Ustaz. Saya kenal 4 kali duda. Isteri dia pula Ustaz 5 kali janda. Itu kita minat sungguh. Minat. Kita pun nak tahu yang sebab janda sebab apa? Mati ke apa? Maka tahulah cerita secara sempurna. Walau tak ada pengajaran. Tak ada pengajaran langsung. Tapi yang tu kita menyebut lebih sikit. Itu memang lebih sikit lah. Tapi cerita dalam Al-Quran sifatnya pengajaran. Iktibar. Sebab tu tuan-tuan saya dah sebut. Kalau orang buat cerita di panggung wayang, walau tujuan menginsafkan, dia tak akan menginsafkan. Sebab cerita-cerita tadi, niat pertama buat cerita tu sendiri sebab nak untung. Niat pertama sekali. Niat pertama nak buat filem sendiri nak glamour. Jauh nak cari pengajaran. Al-Quran cerita yang penuh pengajaran. Dia datang dengan lafaz mukjizat. Datang dengan lafaz yang kekal sampai hari kiamat. Yang cerita-cerita ni yang saya katakan cuma hidangan halwa kat telinga, halwa kat mata.
Akhir, dia berakhir dengan pengaruhnya sendiri pun tak ada semangat. Yang kata yang menonton, last kali, lemah semangat mereka. Sebab itu kita tak ambil kekuatan daripada kisah manusia. Kita ambil kekuatan daripada kisah Al-Quran. Iktibar daripada kisah Al-Quran. Tuan-tuan kalau nak cerita ke anak-anak tuan-tuan kisah, jangan cerita kisah filem tu. Dia tak akan dapat semangat yang kekal. Tetapi kita cerita kepada kisah Al-Quran. Ceritakan pada anak-anak kita kisah Al-Quran. Dia akan mendapat semangat yang sebenar. Dia sebalik kisah. Kerana Quran tadi buat kisah dengan pengajaran paling tinggi. Apa dia pengajaran ni? Wajib beriman pada Allah, kalau tidak kamu binasa. Itu pengajaran paling tinggi. Kalau kamu tak dengar perintah Allah, kamu langgar, kamu lawang, tunggu kebinasaan. Tunggu hari kematian kamu. Tunggu hari datangnya azab. Tunggulah hari kebangkitan. Tunggulah nerakanya dan penghisabannya. Maka Allah kata kami binasakan satu persatu. Dan kami jadikan kisah kebinasaan mereka bualan manusia. Fabu'dal liqaumin la yu'minun. Demikian kesudahan, kecelakaan bagi setiap kaum yang zalim. Yang tidak beriman. Ya, semua cerita dalam Quran berkesudahan nak beritahu betapa celaka dan binasanya orang yang tidak beriman. Supaya kita tahu yang paling utama dalam kehidupan kita ialah iman pada Allah. Bukan harta, bukan pangkat, bukan jawatan, bukan anak ramai. Bukan kedudukan di sisi masyarakat. Iman kepada Allah. Sebab itu yang kita pesan anak kita, iman. Wahai anakku, kamu kalau tak berjaya, benda tu, benda ni tak apa. Tapi jangan kamu gagal dalam keimanan pada Allah. Jangan kamu gadaikan keimanan kamu. Jangan kamu biarkan iman kamu ini dirosakkan dengan apa pun perkara. Tetapi kali ini pesan kita pada anak-anak kita berpesan pada golongan yang berjaya. Tapi kalau kita pesan, ayah anakku kerja kuat-kuat, biar gaji tinggi, biar gaji besar. Kita sebenarnya cuba dedahkan dia pada kebinasaan. Ustaz ni kan sama orang duit tak ada. Biarlah anak kita kerja gaji besar. Tetapi kan gaji besar menjamin keselamatan iman? Bukan maksud bila sebut jadi iman, bila kita sebut tentang pendekatan iman tu jadi gaji kecil. Bukan begitu. Tapi keutamaan kita dalam mengingatkan anak-anak kita tentang jaga iman. Bukan kita ajar anak kita jaga harta benda kita elok-elok. Lalu kita wariskan, wujudkan keturunan yang kedekut dan bakhil. Kita jadi iman. Wahai anakku, apa sahaja yang membangkitkan iman, menguatkan iman, buat. Apa sahaja perkara yang boleh ganggu iman, maka jauhi. Wahai anakku, sentiasa jaga solat, kerana ia akan menjaga imanmu. Sentiasa baca Quran, kerana ia menjaga imanmu. Ia meningkatkan imanmu. Sentiasa kamu taat pada ibu bapamu, kerana dia menjaga imanmu. Persoalan yang kita dok pesankan anak-anak, iman. Kenapa? Kalau tak ada iman, maknanya binasa. Wa iman kebinasaan yang berbentuk azab tadi, ataupun kebinasaan bersifat tekanan dalam diri sendiri. Kalau kita tahu dalam negara-negara kafir ni yang tak ada iman pada Allah, apa yang tinggi kita katakan masalahnya tekanan, stres. Isteri dengan tekanannya, suami dengan tekanannya, anak-anak dengan tekanannya, akhirnya kejadian mengamuk di Amerika Syarikat meningkat. Ni budak tadika je bawa pistol tembak kawan-kawan. Budak-budak tadika, budak-budak sekolah rendah bawa pistol. Setiap kali nak haramkan senjata api, ada orang menentang. Itu menjadi igawan buruk. Amukan di sekolah-sekolah. Kerana stres yang tinggi. Itu belum cerita kat pejabat, belum cerita sekian-sekian. Tuan, ini persoalan kerana tidak ada iman. Tidak ada iman. Kerana itu kita nak berpesan pada anak dan generasi kita tentang pentingnya iman. Kerana kaum-kaum dahulu binasa semua kerana tak ada iman. Kemudian Allah Ta'ala menyebut kisah yang berikutnya. Summa arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin. Kemudian kami utuskan pula Nabi Musa dan saudaranya Harun dengan ayat-ayat kami, yakni dengan mukjizat. Mukjizat tongkat. Tongkat tu dipanggil umul mukjizat, induk pada segala mukjizat. Sebab daripada tongkat tadi dah terbelah laut. Daripada tongkat tadi dah terpancar 12 mata air. Daripada tongkat tadi dah bertukar jadi ular. Semua daripada tongkat. Maka tongkat tu panggil ibu mukjizat. Kami berikan kepada Nabi Musa itu tongkat yang bersifat mukjizat. Baik, Harun apa dia Harun alaihissalam? Apa yang menjadi mukjizat Musa menjadi mukjizat Harun? Apa sahaja yang menjadi mukjizat Musa, ia mukjizat Harun. Kerana keberadaan Harun sentiasa bersama dengan Nabi Musa yang menjadikan mukjizat itu terjadi. Jadi kalau kata Ustaz, Nabi Harun ni macam tak ada mukjizat je. Ni Nabi Harun, Rasul Harun. Kalau Nabi Musa, kita nampaklah mukjizat tongkat. Nabi Harun apa dia? Mukjizat yang Allah beri kepada Musa, itulah mukjizat Nabi Allah Harun.
Yang terbelah laut itu juga mukjizat Nabi Allah Harun alaihi wassalam. Kemudian kata Allah, wa sultanin mubin, dan kami berikan kepada mereka hujah yang kuat. Artinya sehebat-hebat Firaun dan para badan pemikir Firaun tidak boleh mengalahkan hujah Nabi Musa dan hujah Nabi Harun. Pertama bawa mukjizat, yang kedua bawa hujah. Kemudian kata Allah, ila Firaun, kepada Firaun, wa malaihi, dan pemimpin-pemimpinnya, fastakbaru. Lalu pemimpinnya ada dua perangai. Pertama, sombong. Maksud fastakbaru, sombong di sini, ialah mereka tidak mau mendengar segala hujah. Tak nak dengar. Maka sombong. Sebab sombong ini kata Nabi SAW, batalul haq. Orang yang tolak kebenaran, maka sombong. Walaupun kita tak nampak dia berjalan menegak dada, angkat hidung. Tapi cukuplah bila dia tolak kebenaran, dia sombong. Sombong ni tuan-tuan bukan tunggu orang tu berjalan mendada, angkat hidung, maka kita kata sombong. Bukan. Hakikat sombong bila ditolak kebenaran. Walaupun nampak lemah, lembut, gemalai, berjalan bak kata orang, pijak semut pun tak mati, jalannya tunduk, nampak warak. Tapi bila cakap bak hukum akam, tak nak dengar. Dia kata, berdosa awak macam ni, suka saya lah aku buat asing-asing. Sombong. Walaupun dia bercakap lembut, walaupun dia orang yang kita nampak macam bagus, tapi menolak kebenaran, itulah sombong. Kemudian Allah menyebut sifat kedua. Wa kanu qauman ali. Mereka kaum yang suka membesar diri dengan merendahkan orang lain. Mereka kata, ini Bani Israel keturunan hamba. Apalah kita nak ikut dia? Kenapa dia nak ikut dia? Kerana mereka melihat level tinggi. Sombong pertama, tolak kebenaran. Sombong kedua yang disebut oleh Allah, qauman ali, kaum yang suka meninggi diri. Ay yataraffa 'alan nas. Yatafaddal 'alain nas. Dia nampak diri dia lebih hebat pada orang lain. Sebab itu bila Aisyah radhiyallahu ta'ala ditanya, man aswa'un nas? Siapa dia orang paling buruk sekali? Lalu kata Aisyah, orang yang menyangka dia lebih baik pada orang lain. Alladzina dhanna annahu khairum minan nas. Orang yang rasa dia lebih hebat pada orang lain, maka ini orang-orang yang disebut sebagai seburuk-buruk orang. Kata Hasan Basri bila bercerita tentang tawaduk, apa itu tawaduk? Kata Hasan Basri, orang yang keluar dari rumahnya, dia melihat orang lain semua lebih pada dia. Dia keluar dari rumah, dia tengok orang lain itu lebih pada dia belakang. Kalaupun dia ada satu kelebihan lain, katakan dia tahu dia kelebihan. Dia tengok orang lain mungkin banyak lagi kelebihan yang Allah Ta'ala tak tunjukkan, sembunyikan. Tapi orang ni mungkin lebih pada dia. Kalau kata awak ni ahli syurga tak, saya rasa orang lain lebih ahli syurga pada saya. Kalau dia kata awak ni orang yang Allah Ta'ala sayang, saya rasa orang lain ni Allah lebih sayang dia. Kalau disebut tentang barangkali dia tu dibenci, saya rasa mungkin Allah juga benci saya. Pada benda yang saya tak tahu. Jadi dia tak pernah rasa bahawa dia lebih baik pada orang lain. Itu tawaduk. Jadi kauman ali ni yang menjadi sifat Fir'aun dan pemimpin dan bangsa Kipti semua. Akbar. Bangsa Kipti kata kami lebih hebat, lebih mulia daripada Bani Israel. Faqalu, lalu mereka berkata serentak. Wa imma Fir'aun, wa imma Haman, wa imma para pembesar, wa imma kaumnya. Akbar. Mereka kata apa? Anu'minu li basyaraini mithlina. Apakah kita nak ikut Musa dengan Harun? Nak ikut dia? Wa qaumuhuma lana abidun. Kaum dia tu ialah hamba kita, kuli kita. Kata bila mereka menafikan Rasulullah kerana dia manusia, walau mereka lupa, Fir'aun lupa bahawa dia pula suruh orang beriman pada dia, ngaku dia jadi Tuhan walau dia manusia. Itu dia macam rasa tak ada masalah. Bila Nabi Musa dan Harun kata mereka Nabi, ada masalah. Kenapa nak ikut orang? Tapi waktu dia berkata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang tinggi. Dia tak rasa pula kontra apa yang dia cakap. Dia suruh umat akbar, umat Bani Israel, mengaku dia sebagai Tuhan. Padahal tak layak pun sebut dia Tuhan kan dia ada sifat manusia. Ada pun menyebut tentang Nabi, memang Nabi manusia. Para Nabi alaihissalam, mereka ada sifat manusia, berkahwin, beranak pinak. Mereka ni makan, minum, ke pasar, tidur. Itu sifat para Nabi. Tapi mengatakan Tuhan, Fir'aun kata dia Tuhan, walau Fir'aun makan, tidur. Fir'aun tadi pula ada macam-macam lah perangai manusia, sakitnya. Tapi dia tak nampak kontra apa yang diucapkan. Kenapa? Kerana kesombongan dan kerana memandang rendah orang lain sehingga orang ni tak akan nampak kebenaran. Orang kalau sombong, kemudian pandang rendah orang lain, memang dia tak akan jumpa kebenaran. Kebenaran terhijab daripada orang sombong dan orang yang suka menghina orang lain. Orang ni tak akan nampak kebenaran.
Kebenaran ini mesra dengan orang yang merendah diri dan orang yang tidak pernah mengangkat dirinya daripada orang lain. Kemudian kata Allah, fakadzabuhuma, maka Firaun dan juga Haman dan juga pengikut dan kaumnya Akbar mendustakan Nabi Allah Musa dan Harun. Fakanu, maka natijahnya fakanu fali ta'kid, maknanya maka sebab itu langsung mereka itu minal muhlakin, di kalangan orang yang binasa. Maka binasalah semua Firaun dan pada tenteranya. Walaqad ataina Musal kitab la'allahum yahtadun, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa kitab, semoga mereka semua pada pengikut Nabi Musa mendapat hidayah. Baik, pertama Allah menyebut satu kelompok yang kafir. Yang kedua, kelompok yang berkerenah dalam menurut perintah Allah, iaitu Bani Israel. Yang kafir kaum Firaun. Yang berkerenah pula Bani Israel. Mereka telah diselamatkan oleh Musa daripada Firaun, kejahatannya. Tapi kerenah mereka ni minta, wahai Musa, kami nak kitab sempurna, kami nak begitu, kami nak begini. Maka Allah turunkan kitab Taurat. Supaya dengan Taurat tadi mereka tahu inilah kalamullah untuk mereka, supaya mereka dapat petunjuk. Pun begitu mereka masih buat onar, Bani Israel. Baik, apakah kelebihan Taurat diturunkan? Kita tahu Taurat diturunkan sesudah tenggelamnya Firaun. Firaun menjadi umat yang terakhir yang dibinasakan secara keseluruhan, yang kita sebut azab isti'sal. Selepas Nabi Allah Musa menerima Taurat, maka kaum selepas itu tidak dibinasakan secara keseluruhan, melainkan dijadikan yang beriman di kalangan mereka memerangi yang kafir. Kalau dulu Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam yang permulaan tu tidak ada kaumnya yang lawan orang kafir, kerana kumpulan mereka sedikit, kecil. Lalu mereka ini terus dibuli oleh kaum besar sehingga Allah binasakan mereka dengan azab. Tetapi selepas Nabi Allah Musa mendapat Taurat, maka orang beriman makin ramai. Maka kelompok orang beriman membentuk para pasukan tentera. Maka pada pasukan tentera ini mula mengambil tindakan kepada yang kufur. Maka Allah jadikan azab Allah kali ini bukan lagi sebagaimana dahulu, tapi azabnya ialah kemenangan orang beriman mengatasi orang kafir. Itu bentuk azab. Tidak lagi berbentuk macam kita katakan datang puting beliau mati belaka, datang sekian mati belaka, sebagaimana kaum Ad, kaum Samud, kaum Sadum, atau kaum Nabi Lut, atau kaum Nabi Saleh, atau kaum Nabi Shu'aib. Habis binasa semua. Tapi zaman Nabi Musa alaihissalam, selepas turunnya Taurat, maka tidak lagi kaum yang derhaka pada Allah dibinasakan seluruhnya, melainkan Allah menjadikan kelompok beriman memerangi kelompok yang kafir. Azabnya bentuk macam tu. Sebagaimana Nabi SAW ada tentera, maka tentera Rasul mengalahkan tentera orang kafir. Itulah azab mereka. Untuk mereka tunduk hina dan akhirnya mereka beriman. Tak ada lagi turun azab yang menyeluruh yang menyebabkan mereka hancur semua. Yang hancur cuma di kalangan bala tenteranya. Yang tak jadi tentera tak hancur. Untuk peluang mereka dapat hidayah. Kalau dulu dengan budak-budak kecil sekali hancur, dengan perempuan-perempuan sekali hancur, datang azab Allah tadi. Tapi bila selepas turunnya kitab Taurat, kehancuran kepada orang derhaka bukan lagi kehancuran menyeluruh, melainkan Allah wujudkan satu pasukan tentera yang beriman bagi memerangi tentera yang kafir. Maka berlakulah peperangan sehingga hari kiamat, sebagaimana disebut al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Rasulullah menyatakan jihad akan terus berlangsung. Hari ini hukuman pada orang kafir melalui tangan orang Islam, jihad. Mana-mana orang kafir yang derhaka pada Allah, yang mempermainkan perintah Allah, hukuman mereka sekarang bukanlah hukuman macam dulu. Kerana Allah nak mengangkat orang beriman. Allah nak jadikan pertolongan itu datang melalui orang beriman dengan cara kekuatan tenteranya. Akan kita lihat tentera Rasulullah mengalahkan para musyrikin Mekah, para Rom, para Parsi, tentera Khulafa Ar-Rasyidun, tentera Umayyah, tentera Abbasiyah, tentera Utsmaniyah, demikian tentera Mahdi, demikian tentera Nabi Isa yang akan mengalahkan semua. Maka ini kemenangan yang lebih kuat. Kenapa? Bagi menunjukkan penguasaan orang Islam terus pada orang kafir. Kalau dulu dibinasakan tak nampak penguasaan orang Islam pada orang kafir. Cuma nampak mereka orang kafir hancur. Bukan penguasaan. Tapi selepas turunnya Taurat, nampak orang Islam kuasai orang kafir.
Mereka duduk bawah orang Islam untuk mereka dihina. Sebab mereka duduk bangga dengan orang ni, maka Allah jadikan orang beriman mengatasi mereka. Maka begitu berlaku sepanjang zaman. Sebab itu Nabi kata jihad berterusan sampai hari kiamat. Arti akan ada terus orang Islam yang akan menundukkan ego orang kafir. Jadi ketika mana Tata dan Mongol ego, sebab mereka kata mereka Jaishun la yukhar, tentera yang tak boleh dikalah. Akhirnya mereka di suatu tempat mereka kalah dengan sehina-hinanya. Dia bawa pemerintahan tentera Islam waktu itu di Mesir yang bernama Zohir Baibars. Ketua tentera Islam yang dipimpin oleh para alim ulama mengalahkan tentera-tentera Mongol, tentera-tentera Tatar di Mesir. Buat kali pertama mereka kalah. Untuk mereka dihina. Menjadi hina. Tidak ada rasa tentera tak dikalah. Demikian juga sejarah tentera Salibiyah. Mereka rasa mereka tak kalah kerana mereka gabungan Eropah yang kuat, maka datang Salahuddin mengalahkan mereka. Sehingga pecah belah tentera Eropah. Gaduh tentera Eropah. Dari kebangkitan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka pertolongan Allah di akhir zaman bukan lagi berbentuk datang hukum azab mati berlaku orang kafir. Bukan begitu. Datang kemenangan melalui tangan orang beriman, kekuatan orang beriman yang mengalahkan orang kafir. Sehingga Nabi menyebut di antara perkara berlaku orang Islam sendiri yang bunuh Yahudi dengan tangan mereka. Bukan turunnya azab Yahudi mati begitu. Tak. Orang Islam, tangan mereka yang bunuh orang kafir. Namanya Yahudi. Sehingga pokok dan batu berkata, wahai orang beriman, wahai hamba Allah, belakang aku Yahudi, datang bunuh dia. Untuk menunjukkan penguasaan orang Islam mengatasi orang kafir. Ini hikmah bila diturunkan Taurat. Semenjak itu tak ada lagi orang kafir dibinasakan secara menyeluruh, melainkan angkatan-angkatan tentera Islam yang Allah wujudkan untuk mengalahkan tentera-tentera kafir supaya mereka lebih terhina ataupun lebih dikatakan tunduk kepada apa yang disebut sebagai pertolongan daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.